Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dapat bertemu pada petang ini dalam sesi tambahan dalam pembacaan kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Jami' beliau dan juga kitab Sunan beliau. Dan kita baca hadis ini walaupun tidaklah secara mendalam perbahasan, lebih kepada pembacaan hadis dan juga terjemahan, namun mudah-mudahan membawa kepada sedikit sebanyak penambahan ilmu dan pengetahuan. Dan kita dah tiba pada bab yang ke-25 daripada tajuk berkenaan tentang zakat, dan Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan karahiyatis sadaqah, makruh memberi zakat, lin Nabi, untuk Nabi SAW, wa ahli baitihi, dan ahli keluarga baginda, wa mawalihi, dan hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh baginda SAW. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga, para ulama berbeza pendapat siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi SAW. Maka di sini sebahagian berpendapat yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi SAW pada baris yang ketiga Arafah adalah ahli keluarga Sayyidina Ali, ahli keluarga Harith bin Abdul Muttalib, ahli keluarga Ja'far dan juga Aqil radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ada 4 nama yang disebut, keluarga Ali, Ja'far dan Aqil. Maka ketiga-tiga ini adalah anak-anak kepada Abu Talib yang merupakan sepupu Nabi. Sementara Harith bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi SAW. Maka apakah hukum memberi sedekah kepada keluarga Nabi SAW? Maka kita lihat pada Arafah pada baris yang keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Maka pada asalnya hukumnya adalah tidak boleh. Pada asalnya hukumnya adalah tidak boleh. Sebab pada waktu itu ahli keluarga Nabi SAW daripada zaman Nabi SAW tidak benarkan untuk mengambil daripada zakat. Tetapi pada waktu itu ahli keluarga Nabi mendapat bahagian daripada al-khumus, daripada 1/5 sewaktu mendapat harta rampasan ataupun malul faid. Sebab itu disebutkan di sini pada baris yang kedua, 4, 5, pada baris yang kelima, wa naqala Muhammad bin Syuja' As-Salji. Kemudian ada dinukilkan, jumpa tak? Dan Muhammad bin Syuja' As-Salji telah menukilkan fi jawazi akhdhi zakah lil Hashimi, bahawa boleh untuk mengambil zakat bagi keluarga Nabi SAW law lam yajidil khumus min baitil mal, apabila tidak ada lagi bahagian 1/5. 1/5 yang mana? Yang ada disebutkan dalam awal juz yang ke-10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidhil qurba. Maka keluarga Nabi termasuk Nabi, mereka ada hak daripada 1/5 daripada harta rampasan perang ataupun malul faid. Tapi zaman kita dah tak ada. Maka kalaulah pada waktu itu mereka tidak mendapat apa-apa daripada Baitul Mal, sebahagian daripada para ulama, contohnya Muhammad bin Syuja' As-Salji, mengatakan boleh untuk mengambil daripada harta zakat. Okey. Begitu juga baris yang bawah dia, Aftat Tahawi minal Hanafiyah, Imam Tahawi daripada kalangan ulama Hanafi, dan juga Fakhruddin Ar-Razi daripada kalangan Syafi'i, mereka memberikan fatwa bijawazi zakati lil Hashimi, bahawa ahli keluarga Nabi SAW
boleh mengambil daripada zakat apabila mereka termasuk daripada kalangan asnaf dan pada waktu itu mereka tidak ada dapat apa-apa daripada Baitul Mal. Cumanya pada zaman Nabi SAW tidak benarkan mereka untuk makan daripada harta zakat dan Nabi pun tidak pernah mengambil apa-apa daripada harta zakat. Riwayat 649. Wa bi ilai qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Maki bin Ibrahim wa Yusuf bin Yaqub ad-Dubai qala hadatsana Baz bin Hakim an abihi an jaddi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya apabila diberikan bisyai'in dengan sesuatu. Ada orang beri sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala, Nabi akan tanya dulu, as-sadaqatun hiya am hadiyah? Adakah ini sedekah zakat, sedekah ataupun zakat ataupun ini adalah hadiah? Fa in qalu sadaqah, kalaulah mereka berkata ini adalah sedekah ataupun zakat, lam yakul, maka Nabi tak akan makan. Wa in qalu hadiyah, kalaulah yang memberi tersebut menjawab ini adalah hadiah, akala, barulah Nabi SAW ambil dan makan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Hasan bin Ali, Abu Amirah yang merupakan atuk kepada Mu'arrif bin Wasil dan namanya adalah Rusyaid bin Malik radhiyallahu taala anhum, dan juga riwayat daripada Maimun ataupun Mihran dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum, Abu Rafi' Abdurrahman bin Alqamah radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Tirmizi, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini juga daripada Abdurrahman bin Alqamah, daripada Abdurrahman bin Abi Aqil radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajaddu bahas, tadi dalam riwayat 649, maka perawi hanya menyebutkan riwayat ini daripada atuk Bahas bin Hakim. Lalu siapakah atuk Bahas bin Hakim tersebut? Maka kata Imam Tirmizi, nama beliau adalah Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Sahabat yang kita jarang dengar. Nama beliau adalah, sama-sama sebut, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bahas bin Hakim adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 650, masih lagi berkenaan tentang keluarga Nabi. Pada waktu itu tidak boleh mengambil daripada harta zakat. Dan ini termasuklah juga dalam kategori keluarga Nabi adalah maula, hamba-hamba yang Nabi telah merdekakan. Maka riwayat 650, wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam an ibni Abi Rafi' an Abi Rafi'. Maka Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu adalah antara salah seorang daripada maula Nabi. Apakah yang dimaksudkan dengan maula? Maula bermaksud hamba yang telah dimerdekakan. Hamba yang telah dimerdekakan dikenali sebagai maula dalam istilah bahasa Arab. Maka daripada Abu Rafi' yang merupakan salah seorang daripada maula Nabi, hamba yang Nabi telah merdekakan, beliau telah meriwayatkan, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, telah mengutuskan seseorang daripada keluarga Banu Makhzum ala sadaqah, untuk mengutip zakat. Ala sadaqah, untuk mengutip zakat. Siapakah nama sahabat ini? Lihat kepada qawata baris yang kedua, namanya adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Nabi telah hantar Al-Arqam bin Abil Arqam daripada Banu Makhzum. Banu Makhzum ini adalah keluarga Abu Jahal. Abu Jahal daripada Banu Makhzum. Abu Jahal, kemudian daripada kalangan isteri Nabi, Ummu Salamah, dan banyak lagi sahabat yang terkemuka daripada Banu Makhzum. Termasuklah Amr ibnu Al-As, Abdullah bin Amr ibnu Al-As, Khalid bin Al-Walid. Ini semua daripada kalangan Bani Makhzum, antara keluarga yang terkemuka pada zaman tersebut daripada kalangan Quraisy. Maka faqala li Abi Rafi', maka beliau telah berkata kepada Abu Rafi', siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam, ishabni, jom teman aku. Teman aku, kaima tusiba minha, supaya engkau pun boleh mendapat bahagian daripada zakat. Sebab orang yang kutip zakat, amil, dia pun termasuk dalam asnaf zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha.
ambil zakat, dia boleh dapat bahagian daripada zakat. Maka Al-Arqam bin Abil Arqam berkata kepada Abu Rafiq, jom ikut aku, maka engkau pun boleh dapat bahagian daripada zakat. Faqala la, maka berkata Abu Rafiq, tidak, hatta atiya Rasulullah, sehingga aku bertanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alah, maka Abu Rafiq telah pergi menuju kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Faqala, maka sabda Nabi, inna sadaqata la tahillu lana, sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal untuk kami. Wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim, dan sesungguhnya hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh seseorang termasuk daripada kalangan keluarga orang tersebut. Maka Abu Rafiq yang merupakan maula, hamba yang Nabi telah merdekakan termasuk dalam keluarga Nabi, maka beliau pun tidak boleh mengambil apa-apa daripada harta zakat. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa Abu Rafiq, dan Abu Rafiq yang merupakan maula Nabi, nama beliau adalah Aslam. Wa ibnu Abi Rafiq, dan anak kepada Abu Rafiq, nama beliau adalah Ubaidullah bin Abi Rafiq, yang merupakan penulis untuk Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-26, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi sadaqati ala dzil qarabah. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-sadaqah, memberi zakat, ala dzil qarabah, kepada ahli keluarga yang terdekat. Maka adakah boleh bagi zakat pada ahli keluarga? Ahli keluarga yang dimaksudkan di sini adalah ahli keluarga yang tidak wajib untuk ditanggung nafkah. Kalaulah ahli keluarga yang wajib ditanggung nafkah macam isteri, anak, maka itu tak boleh dibagi zakat. Tetapi ini ahli keluarga yang pada waktu itu tidak ditanggung nafkah. Contohnya bagi zakat pada sepupu, bagi zakat pada pakcik dan sebagainya. Maka apakah hukum dia? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Lihat kepada Arafah, 2 baris daripada bawah. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, la tata'adda zakah bidaf'iha ila man lahu qarabatul walad aw zawjiyah. Tak boleh bagi kepada ahli keluarga, sama ada ahli keluarga disebabkan keturunan ataupun ahli keluarga disebabkan perkahwinan, tak boleh bagi zakat pada mereka. Kalau bagi, maka zakat itu tidak sah dan tidak diambil kira. Sementara itu berkata Imam Ghazali bahawa barang siapa, baris bawah dia, gariskan, wa dzakaral Ghazali, Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i menyebut bahawa memberi sedekah ataupun zakat kepada ahli keluarga yang bukan ditanggung nafkah dia akan mendapat double pahala, mendapat 2 kali ganda pahala. Ini kita boleh lihat dalam hadis yang kita baca. Riwayat 651. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Asim an Hafsah binti Sirin anir Rabab an ammiha Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara, apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan mendahulukan kurma. Fa innahu barakah, kerana berbuka puasa dengan mendahulukan kurma adalah berkah. Fa illam yajid, maka jika kamu tidak mendapati tamran sebarang kurma, falma, maka berbukalah puasa terlebih dahulu dengan air. Ini sunnah. Boleh je nak makan apa-apa, tapi dalam riwayat ini Nabi mengajar sunnah untuk mendahulukan kurma bila buka puasa. Kalau tak ada kurma, maka pada waktu itu dengan air. Fa innahu tahur, kerana air tersebut membawa kepada kesucian. Air adalah bersih lagi suci. Berkata sabda Nabi SAW lagi, as-sadaqatu 'alal miskin, memberi sedekah ataupun zakat kepada orang susah, sadaqatun, akan dapat pahala sedekah sahaja. Wahia, namun kalaulah memberi zakat dan sedekah, ala dzirrahim, pada ahli keluarga, dalam kurungan yang tidak ditanggung nafkah, thintani, akan mendapat 2 pahala. Apakah 2 pahala tersebut? Sadaqatun, pahala sedekah dan zakat, wasilatun, dan pahala merapatkan hubungan keluarga ataupun pahala silaturrahim. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zainab yang merupakan isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Salman bin Amir adalah hadis yang hasan. Sementara itu perawi yang bernama Ar-Rabab, beliau adalah ibu kepada Ar-Ra'ih
binti Sulaim rahimahullahu ta'ala. Dan beginilah yang telah diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri daripada Asim, daripada Hafsah binti Sirin, daripada Rabab, daripada pakciknya Salman bin Amir radhiyallahu taala anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lebih kurang serupa. Warawa Syu'bah, dan telah meriwayatkan Syu'bah daripada Asim, daripada Hafsah binti Sirin, dan riwayat Syu'bah pula adalah riwayat yang tidak ada nama Rabab. Rabab tak ada. Lalu dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri ada nama perawi Rabab. Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah pun ada pada waktu itu nama Rabab. Namun Syu'bah bila dimeriwayatkan, maka pada waktu itu tidak ada nama Rabab. Walam yazkur fihi anir Rabab, dan kemudian Syu'bah tidak menyebutkan dalam sanadnya nama perawi yang bernama Rabab. Maka mana satu yang lebih sahih? Adakah riwayat yang ada nama perawi Rabab ataupun riwayat yang tidak ada nama perawi Rabab? Maka berkata Imam Tirmizi, wa hadis Sufyan Ats-Tsauri wa Ibn Uyainah, maka riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan juga riwayat Sufyan bin Uyainah yang ada nama perawi yang bernama Rabab, kata Imam Tirmizi, as-sahhu adalah lebih sahih. Wahakadha, dan inilah riwayat yang lebih kurang sama yang telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Aun, Hisham bin Hasan daripada Hafsah binti Sirin, kesemuanya pada waktu itu menyebut nama perawi Rabab daripada Salman bin Amir. Hanya sahaja riwayat Syu'bah yang pada waktu itu tidak ada nama perawi Rabab rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-27 berkenaan tentang hadis bahawa selain daripada zakat, dalam harta ada pada waktu itu hak-hak yang lain. Maka dibawakan tajuk babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, anna fil mali, sesungguhnya pada harta, haqqan, ada hak-hak lain, siwa zakah, selain zakat. Namun hadis ini bertentangan dengan pandangan majoriti para ulama. Para ulama menyebut yang wajib hanyalah zakat, kecualilah nafkah. Nafkah itu memang perkara yang perlu ditunaikan. Tetapi yang menjadi tuntutan dalam harta seseorang itu hanyalah zakat apabila cukup nisab dan apabila telah cukup haul. Adalah yang tuntutan. Bila dah bayar zakat, tidak ada hak dan tuntutan yang lain. Maka ini berbeza daripada pandangan majoriti para ulama. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang pertama. Maka inna fil mali haqqan siwa zakah, adakah pada harta adanya hak-hak yang lain selain daripada zakat? Maka wa huwa madhhabu ba'di salaf, ini adalah sebenarnya pandangan terpencil sebahagian ulama. Dan ini juga adalah pandangan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berpandangan bahawa dalam harta ada hak yang lain selain daripada zakat. Namun ini pandangan terpencil, bertentangan dengan pandangan majoriti para ulama, termasuk majoriti para sahabat. Sebab itu disebutkan di sini pada baris yang kedua, kena gariskan semua tu. Fa innahu kana yaqulu bihi, maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berpandangan dalam harta sentiasa ada hak yang selain daripada zakat. Sehinggalah ketika mana beliau telah pada waktu itu mempunyai perbezaan pendapat dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tanaza'a, maka Abu Dzar berbeza pendapat dengan Muawiyah, dan Muawiyah pada waktu itu telah mengadu kepada Uthman bin Affan, khalifah pada waktu itu, tentang Abu Dzar mempunyai pandangan yang berbeza daripada pandangan para sahabat yang lain. Falamma tala'a Uthmanu ala hadha, apabila Uthman bin Affan dapat tahu tentang situasi Abu Dzar yang pada waktu itu dia punya ada banyak pendapat yang berbeza daripada para sahabat yang lain, termasuklah beliau berpandangan dalam harta masih lagi ada tuntutan dan hak yang lain selain daripada zakat. Da'ahu ilal Madinah, maka Khalifah Uthman bin Affan panggil dia untuk datang ke Madinah. Maka Abu Dzar pada waktu itu telah meminta izin kepada Khalifah. Bila dia nampak pada waktu itu Khalifah pun pada waktu itu tidak bersetuju dengan dia, maka dia berkata, uridu an atakhalla wa anfarida fi nahiyatin minal Madinah. Dia minta izin untuk duduk seorang-seorang jauh daripada orang ramai. Maka pada waktu itu Khalifah telah izinkan, dan sebab itulah beliau telah dihantar jauh ke satu tempat beberapa puluh kilometer daripada Madinah. Dia duduk berdua dengan isterinya sahaja.
Abu Dhar dan pada waktu itu dengan isterinya. Maka ketika mana beliau nak meninggal dunia, isteri dia risau siapa yang akan datang solatkan jenazah dia dan uruskan jenazah dia. Maka Abu Dhar kata jangan risau, akan ada orang datang. Dan akhirnya pada waktu itu datanglah yang kebetulan lalu di situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud telah uruskan jenazah dia. Boleh gariskan semua tu. Semua tu kisah dia. Nanti boleh gariskan. Maka Abdullah bin Mas'ud telah uruskan jenazah dia. Bahkan pada waktu itu Fanaza'ab ibnu Mas'ud imamatah wa kaffanahu biha. Abdullah bin Mas'ud telah buka serban dia dan menjadikan serban dia sebagai kain kafan untuk Abu Dhar radhiyallahu taala anhu. Jom kita lihat hadis-hadis yang ada. Riwayat yang ke-652. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Madwai qala hadatsana Al-Aswad bin Amir an Sharik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anhu qala. Daripada Fatimah anak perempuan kepada Qais radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sa'altu au su'ilan Nabi SAW aniz zakah. Aku ataupun ada orang yang pernah bertanya kepada Nabi tentang zakat. Faqala, maka sabda Nabi, inna fil mali, sesungguhnya pada harta, lahaqqan, adanya hak-hak yang lain siwa zakah, selain daripada zakat. Thumma tala, kemudian baginda telah membaca ayat berikut yang ada di dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan hendaklah memberikan harta tersebut dalam keadaan sayang kepadanya kepada ahli keluarga yang terdekat. Maka ayat tersebut pada waktu itu menerangkan siapa-siapa yang boleh kita berikan harta kita. Maka para ulama, majoriti para ulama menyebut maksud daripada adanya hak-hak yang lain selain daripada zakat bukanlah pada waktu itu hak yang pada waktu itu mesti ditunaikan seperti zakat. Ia ada hak yang lain, contohnya nafkah. Ia ada hak yang lain, contohnya pada waktu itu galakan untuk memberi sedekah. Tetapi apabila seseorang itu telah tunaikan zakat, maka dia telah menunaikan tanggungjawab, kewajipan yang pada waktu itu patut dan mesti dilakukan. Riwayat 653. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Muhammad bin Tufail an Syarikan an Abi Hamzah an Amir an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil mali, sesungguhnya pada harta itu ada hak-hak yang lain selain daripada zakat. Contohnya nafkah dan juga hak-hak yang lain. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini sanadnya tidaklah begitu kuat dan perawi yang bernama Hamzah adalah pada waktu itu Maimun Al-A'war namanya. Abu Hamzah namanya adalah Maimun Al-A'war. Yudha'af, dan beliau seorang yang dilemahkan oleh para ulama hadis pada periwayatannya. Warawa Bayan, dan telah meriwayatkan Bayan Ismail bin Salim daripada Sya'bi hadis ini. Maka kata Imam Tirmizi, wa hadza asah, riwayat yang kedua ini adalah lebih kuat berbanding daripada riwayat yang terdahulu. Bab yang ke-28, bab ma jaa fi fadli sadaqah, bab pada riwayat dan hadis yang telah datang berkenaan fadli sadaqah, kelebihan memberi zakat. Kelebihan memberi zakat dan kelebihan memberi sedekah. Sedekah di dalam bahasa Arab pada waktu itu boleh memberi makna zakat dan juga boleh memberi makna sedekah, yang mana pada bab ini kebanyakannya memberi makna zakat. Riwayat 654, kata Imam Tirmizi, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'd an Sa'id al-Maqburi an Sa'id bin Yasar annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma, tidaklah, tasaddaqa, bersedekah ataupun menunaikan zakat, ahadun, seorang pun, bisadaqatin, dengan zakat ataupun dengan sedekah, min tayyibin, daripada yang paling baik harta dia. Kalaulah seseorang itu dia berzakat dengan harta yang paling baik, wala yaqbalullahu illa tayyib, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang terbaik. Illa, kecuali bila seseorang itu memberi zakat yang terbaik, sedekah yang terbaik, akhadhahar rahmanu,
Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya biyaminihi. Apakah maksud daripada biyaminihi? Lihat kepada Sahara, al-muradu husnul qabul. Allah akan mengambilnya, menerimanya dengan sebaik-baiknya. Allah akan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Wa in kanat, maka Nabi berikan apa contoh, apakah maksud Allah akan menerima dengan sebaik-baiknya. Wa in kanat, dan jika adalah tamratan, zakat tersebut hanyalah sebiji kurma, sedekah tersebut hanyalah sebiji kurma, tarbu, gariskan bawah tu, tazidu, nescaya akan bertambah, fi kafir rahman, pada jagaan Allah Subhanahu wa taala, hatta takuna, sehingga sebiji kurma tadi akan menjadi a'zama, lebih besar, minal jabal, daripada gunung. Kama yurabbi, seperti mana apabila salah seorang daripada kamu menjaga faluwahu, anak kuda, au fasilahu, ataupun anak lembu, maka Allah akan jaga. Seseorang yang bagi zakat daripada harta yang terbaik, bagi sedekah daripada harta yang terbaik, maka Allah akan simpan, Allah akan jaga, dan pada waktu itu sedekah tersebut akan berkembang. Lalu kalaulah seseorang itu walaupun sekadar bagi sebiji kurma, tapi daripada yang terbaik apa yang dia ada, maka bila dia bertemu dengan Allah, pahala, ganjaran daripada sebiji kurma tadi adalah umpama gunung besarnya. Sabda Nabi sebagai perumpamaan, cuba bayangkan kalaulah ada di antara kamu yang jaga anak kuda ataupun anak lembu dengan baik, maka apa jadi? Anak lembu itu menjadi besar, menjadi kuat. Begitu juga anak kuda. Itu kalau manusia jaga. Bayangkan kalau pada waktu itu Allah yang menjaga sesuatu. Maka ini kelebihan berzakat dan sedekah. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Adi bin Hatim, Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Harithah bin Wahab, Abdurrahman bin Auf, dan Buraidah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, riwayat 655. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Sadaqah bin Musa an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus saumi afdal, apakah puasa yang paling afdal? Ba'da Ramadan, setelah daripada puasa Ramadan. Faqala, maka sabda Nabi, Sya'ban, bulan Sya'ban, li ta'zimi Ramadan, kerana berpuasa pada bulan Sya'ban adalah persediaan dan pada waktu itu memuliakan Ramadan. Maka hadis ini berbeza daripada hadis yang kita biasa dengar, bahawa puasa yang terbaik selepas Ramadan adalah bulan yang lain. Sebab itu lihat kepada qawata, baris yang pertama. Jumpa tak? Gariskan Qala al-Iraqi, maka berkatalah apa Imam al-Iraqi, yu'ariduhu, hadis ini bertentangan dengan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, puasa yang paling afdal selepas daripada bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Maka apa kata para ulama? Wa hadithu Anas dhaif, maka sebenarnya hadis Anas yang mengatakan puasa yang paling afdal adalah Sya'ban, sebenarnya hadis tersebut adalah pada waktu itu dhaif. Maka sebenarnya puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan Muharram selepas Ramadan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada apa orang yang bertanya tadi, dia bertanya lagi kepada Nabi, fa ayyus sadaqati afdal, maka sedekah manakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala, maka sabda Nabi, sadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Maka daripada sini nak menunjukkan kelebihan pada waktu itu bersedekah. Dan apakah sedekah yang paling afdal? Sedekah pada bulan Ramadan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Wa Sadaqah bin Musa, perawi yang bernama Sadaqah bin Musa, laisa indahum, di sisi para ulama hadis periwayatannya tidaklah begitu kuat. 656. Wa bi ilaihi qala hadatsana Uqbah bin Mukram al-Basri qala hadatsana Abdullah bin Isa al-Khazzazu an Yunus bin Ubaid an al-Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah dan zakat, la tudfi'u, pasti boleh memadamkan, ghadabar rabbi, kemurkaan Allah, wa tadfa'u, dan boleh menghalang, mitatassu, daripada kematian yang buruk. Orang yang jaga zakat dia, jaga sedekah dia, maka ada dua kelebihan dalam hadis ini. Dia boleh memadamkan kemurkaan Allah, dan dia boleh pada waktu itu menjauhkan diri daripada kematian yang buruk. Lihat kepada Qawata baris yang kedua. Apakah contoh kematian yang buruk? Maka berkata Al-Iraqi, contoh daripada kematian yang buruk adalah kematian yang Nabi pernah ajar untuk kita minta perlindungan daripada kematian tersebut. Maka apakah contoh-contoh kematian yang buruk? Kata Imam Al-Iraqi, contohnya, gariskan tu, Al-Hadam, kena hempap dengan sesuatu yang berat. At-Taraddi, pada waktu itu terguling, jatuh ke dalam daripada tempat yang tinggi. Al-Gharaq, tenggelam. Al-Haraq, terbakar. Wa an yatakhabbatahu syaitan, orang yang pada waktu itu ketika mana nak mati diganggu oleh syaitan. Wa an yuqtala fi sabilihi mudbira, ataupun seseorang yang pada waktu itu terbunuh sewaktu lari daripada medan peperangan. Dan pada waktu itu ada juga yang mengatakan antara kematian yang buruk adalah maut al-faj'ah, kematian secara mengejut. Kematian secara mengejut. Maka orang yang rajin bersedekah dan zakat, dalam hadis ini sabda Nabi, wa tadfa'u mitatassu, akan dijauhkan daripada kematian yang buruk. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, jika ada yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis-hadis yang kita baca, maka boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Telegram Kuliah Umar Aziz. Maka yang ini kita sekadar baca terjemahan daripada kitab bahasa Arab terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Sementara itu perawi yang bernama Sadaqah bin Musa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib daripada sanad ini. Riwayat 657. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala'i qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Abbad bin Mansur qala hadatsana Al-Qasim bin Muhammad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yaqbalu sadaqah, sesungguhnya Allah menerima sedekah dan juga zakat, wa ya'khudhuha bi yaminih, dan Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Tadi kita telah belajar maksud daripada menerima dengan tangan kanan adalah penerimaan yang baik. Fayurabbiha, maka Allah akan memelihara zakat dan sedekah tadi, li ahadikum, untuk salah seorang daripada kamu, kama yurabbi ahadukum, sebagaimana kamu begitu menjaga dan memelihara salah seorang daripada kamu muhrahu, binatang dia sewaktu kecil. Lihat kepada Sahara, muhrahu, baris yang pertama Sahara. Maka apakah muhrahu? Waladul faras, anak kuda. Kalaulah seseorang tu dia ada binatang yang masih kecil, dia akan jaga pada waktu itu dengan sebaik-baiknya sampailah binatang tersebut membesar. Maka sebenarnya zakat, sedekah yang kita bagi, dalam hadis Nabi bersabda, Allah jaga, Allah pelihara, Allah jadikan ianya berlipat kali ganda. Maka sabda Nabi, hatta innal luqmata, sehingga pada waktu itu sedekah yang pada waktu itu sekadar satu luqmah, satu suapan, sedekah yang kecil, sekadar dalam bentuk satu suapan, la tasiru, maka boleh menjadi misla Uhudin, sebesar bukit Uhud. Allah jaga, Allah gandakan sampailah sedekah zakat yang sebesar satu suapan, sabda Nabi, boleh menjadi sebesar gunung Uhud. Wa tasdiqu zalika, dan sabda Nabi yang dimaksudkan dengan itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Itulah firman Allah, huwa yaqbalu taubata an ibadih, dan Allah menerima taubat daripada para hamba-Nya, wa ya'khudus sadaqat, dan Allah pada waktu itu menerima penerimaan yang baik, sedekah dan zakat. Begitu juga pada ayat yang lain, wa yamhaqullahu riba, dan Allah pada waktu itu akan mengurangkan, membinasakan riba, wa yurbis sadaqat, dan akan memberi penambahan pada sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat yurbi, Allah akan gandakan, Allah akan tambah.
Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW seumpama ini. Wa qad qala, dan telah berkata lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu pada hadis ini. Wa ma yushbihu, dan juga perkara-perkara yang lebih kurang sama dengan hadis ini daripada riwayat-riwayat yang menceritakan berkenaan tentang sifat-sifat Allah, seperti nuzulir Rabb, turunnya Allah tabaraka wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia. Qalu, maka para ulama berkata, mana-mana hadis ayat Al-Quran yang ada menceritakan tentang sifat-sifat Allah, tentang pada waktu itu penurunan Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada setiap malam dan sebagainya, maka kata Imam Tirmizi menukilkan pandangan para ulama yang terdahulu, apa mereka berkata, qad tathbutur riwayatu fi hadza, memang telah sabit riwayat-riwayat pada perkara ini, wa nu'minu bihadza, dan kami beriman dengan apa yang ada dalam riwayat ini, wala yutawahham, dan kami langsung tidak ada sebarang keraguan, wala yuqalu, dan kami tidak akan bertanya kaifa, bagaimanakah bentuk tangan Allah, itu takkan ditanya. Bagaimanakah Allah turun ke langit dunia, itu takkan ditanya. Maka para ulama yang terdahulu, bila mereka pada waktu itu mendengar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat berkenaan tentang sifat Allah, pada waktu itu menceritakan tentang Allah, para ulama yang terdahulu pada waktu itu takkan persoalkan bagaimana, takkan persoalkan. Tugas kita sebagai hamba adalah beriman, dan Allah tak akan mungkin sama dengan apa yang kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai', kerana Allah tidak terikat dengan tempat ataupun dengan sesuatu, kerana ini semuanya adalah makhluk dan Allah bukan pada waktu itu terikat dengan makhluk. Maka itu adalah kata Imam Tirmizi, pandangan ulama-ulama salaf, mereka langsung pada waktu itu tidak akan bertanya bagaimana berkenaan tentang riwayat ataupun ayat Al-Quran yang ada. Kata Imam Tirmizi, beginilah apa yang telah diriwayatkan daripada Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu, mereka sesungguhnya akan berkata, fi hadhil ahadith, pada hadis-hadis yang seperti ini. Apa yang mereka kata? Amir ruha. Apakah maksud amir ruha? Lihat kepada Sahara. Apa maksud amir ruha? Ai ajru hadhil ahadith alal alsinah, lalu dan baca sahaja hadis-hadis ini. Amir ruha, lalu dan baca sahaja hadis-hadis ini pada lidah, bila kaifin, tanpa pada waktu itu memikirkan tentang bagaimana tangan Allah, tak perlu fikir. Bagaimana Allah turun ke langit ke dunia, apa nuzul, penurunan, maka tak payah fikir. Maka kata Imam Malik bin Anas dan para ulama, pada waktu itu jangan ambil perhatian terhadap perkara-perkara ini sekadar baca, dan pada waktu itu jangan ditafsirkan, jangan pada waktu itu disamakan Allah dengan makhluk. Wahakadha, dan beginilah pandangan ahli ilmu daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa ammal jahmiyah, kata Imam Tirmizi, adapun golongan al-jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, mereka tidak menerima perkara-perkara ini, dan mereka berkata, hadza tashbih, benda-benda ini perlu pada waktu itu diberikan penyamaan, perlu diberikan penerangan. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan tangan, apa yang dimaksudkan dengan itu dan sebagainya. Wa qad zakarallahu tabaraka wa ta'ala, kata Imam Tirmizi, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menukilkan fi ghairi maudi, lebih daripada satu tempat, min kitabihi, di dalam kitab sucinya Al-Quran, tentang perkataan al-yad, tangan, as-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyah, maka golongan jahmiyah pada waktu itu suka mentakwilkan ayat-ayat ini. Wafassaruha, dan mereka menafsirkan ala ghairi ma, pada penafsiran yang pada waktu itu berbeza, yang seperti yang telah ditafsirkan oleh ahli ilmu. Maka mereka berkata, innallaha lam yakhluqu adama biyadih, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta Adam, Allah tidak mencipta Adam, bukan Allah yang menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu, mereka berkata, maksud daripada tangan adalah kekuatan. Innama ma'nal yad al-quwwah,
yang dimaksudkan dengan tangan adalah kekuatan. Maka mereka tiba pada kesimpulan bukan Allah yang mencipta Adam dengan tangan Allah. Maka mereka tafsir berbeza daripada penafsiran para ulama. Sementara itu kata Imam Tirmizi, telah berkata Ishaq bin Ibrahim, innama yakunu tashbih, yang dikira sebagai tashbih, menyamakan zat Allah dengan makhluk, idza qala, apabila seseorang itu berkata yadun, tangan Allah, kayadi au mithlu yad, adalah sama seperti tangan makhluk yang tertentu, maka itu tashbih. Maka pada waktu itu adalah tidak boleh. Au sam'un, ataupun pendengaran Allah, kasam'i au mithli sam'i, adalah seperti pendengaran, ataupun pada waktu itu sama seperti pendengaran yang tertentu, maka tidak boleh. Kerana pada waktu itu firman Allah di dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada apa-apa yang sama ataupun seumpama Allah sesuatu apa pun, dan Allah As-Sami', Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka pada waktu itu bila disebut tentang wa amma idza qala kama qala Allah yadun, bila disebut tentang tangan Allah, pendengaran Allah, dan pada waktu itu penglihatan Allah, dan pada waktu itu wala yaqulu, maka janganlah pada waktu itu bertanya kaifa, bagaimana, bagaimanakah tangan Allah, bagaimanakah pendengaran penglihatan Allah, maka jangan ditanya. Kerana ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang mana pada waktu itu kembali kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting laisa kamitslihi syai', tidak ada apa-apa yang pada waktu itu serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-29 kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi haqqis sa'il, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan hak seorang peminta. Bila seseorang itu meminta, dia ada hak dia, dan kalau kita mampu hendaklah kita tunaikan hak dia. Riwayat 658, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Sa'id bin Abi Sa'id an Abdurrahman bin Bujaid an jaddati Ummi Bujaid radhiyallahu taala anhuma, Ummu Bujaid radhiyallahu taala anhuma, wa kanat, dan Ummu Bujaid adalah di antara wanita yang telah berbaiat taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, maka sesungguhnya Ummu Bujaid telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal miskina, sesungguhnya kadangkala orang-orang miskin. Lalu kalaulah seseorang itu bukan miskin meminta-minta, maka tak payah bagi. Bukan tak payah bagi, maka tidak wajib untuk bagi. Tidak wajib. Yang dalam hadis ini yang ada hak meminta-minta yang pada waktu itu dibagi adalah orang miskin. Innal miskina, sesungguhnya orang miskin dan susah, yang benar-benar miskin dan susah, la yaqumu, kadangkala pada waktu itu mereka berdiri, ala babi, pada pintu rumahku, fama ajidul sya'lahu syai'a, dalam keadaan aku tidak mendapati untuk memberi kepadanya syai'an, sesuatu apa pun, u'tihi iyah, yang aku boleh berikan kepadanya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illam tajidi lahu syai'an tu'tihi iyah, jika kamu tidak mendapati untuk memberi kepadanya sesuatu apa pun, illa, kecuali, zilfan muhraka, kaki kambing yang bakar, yang terbakar, maksudnya kaki kambing yang dah tak diisi sekalipun. Maka kalaulah ada benda macam tu, benda yang selalunya memang orang tak bagi, fadfa'ihi ilaihi fi yadih, maka tetaplah berikan benda itu kepadanya pada tangannya. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, maka disebutkan di sini wa fi kaunihi muhraka, dan yang Nabi berikan perumpamaan kaki kambing yang telah dibakar, mubalaghah, sebagai pada waktu itu mubalaghah, pada perlu untuk memberi walaupun tersangat-sangat sedikit. Walaupun sangat-sangat sedikit, perlu untuk memberi kepada orang yang meminta. Lalu kalaulah ada orang minta kepada kita dan dia memang susah, maka bagilah pada waktu itu apa yang kita ada, walaupun pada waktu itu contohnya sekeping roti, ataupun pada waktu itu apa yang kita ada, kena bagi. Sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk orang yang meminta ada hak dia.
Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Husain bin Ali, Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ummu Bujaid adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-30, bab ma jaa fi i'ta'il muallafati qulubuhum. Bab pada hadis dan riwayat berkenaan yang telah datang berkenaan fi i'ta'il muallafah, pada pemberian zakat kepada al-muallafati qulubuhum, orang-orang yang ingin dijinakkan hati mereka kepada Islam, yang kita selalu sebut muallaf. Apakah maksud muallaf? Orang yang ingin dilembutkan, yang ingin dijinakkan hati-hati mereka supaya mencintai Islam. Maka majoriti para ulama menyebut asnaf ataupun kategori muallaf sudah tidak ada lagi selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada lagi. Tapi Imam Syafi'i menyebut kategori muallaf masih lagi termasuk dalam asnaf zakat. Sebab itu kalaulah pandangan para ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak ada kategori asnaf al-muallafatul qulub, muallaf selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu siapakah muallaf? Lihat kepada Arafah. Maka kata para ulama, kana unas hadithul ahdi bil Islam. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Walam yakunil Islam rasikhan fi qulubihim, dan Islam ini belum lagi kukuh di dalam hati mereka. Fakana Nabi SAW yu'tihim, maka adalah Nabi SAW kerap memberi zakat kepada mereka. Lita'lifi qulubihim, untuk menjinakkan, untuk mendekatkan hati mereka kepada Islam. Walam yabqa hadzal masraf al-an, kata para ulama majoriti, dan tidak ada lagi golongan ini dalam kategori asnaf zakat pada zaman kita. Dan inilah pandangan majoriti para ulama. Lihat kepada hujung baris yang kedua, wa nasabat Tirmizi, namun Imam Tirmizi menisbahkan bahawa Imam Syafi'i masih lagi berpegang bi baqa'i hadzal masraf ila al-an, bahawa masih lagi ada kategori ini di kalangan asnaf zakat. Kategori muallaf masih lagi ada. Jom kita lihat hadis-hadis berkenaan tentangnya. Riwayat 659. Wabi ilai qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Yahya bin Adam an Ibn al-Mubarak an Yunus an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah salah seorang daripada muallaf pada zaman tersebut. Maka daripada Safwan bin Mu'ayyah, beliau telah berkata, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunainin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepadaku pada peperangan Hunain. Wa innahu, pada waktu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la abghadul khalqi, adalah makhluk yang paling aku benci. Famazala yu'tini, maka Nabi SAW berterusan memberi dan memberi zakat kepadaku, sedekah kepadaku, hatta sehinggalah innahu, Nabi SAW menjadi la ahabbul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai. Berkata Imam Tirmizi, hadatsana Hasan bin Ali bihadza aw shibhi, Hasan bin Ali telah meriwayatkan riwayat yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Safwan telah diriwayatkan juga oleh Ma'mar dan perawi yang lain daripada Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya anna. Maka sebenarnya Imam Tirmizi nak menunjukkan perbezaan dalam periwayat. Nampak macam tak ada apa-apa. Ada sebahagian riwayat menyebut dengan perkataan ainun an. Ada sebahagian riwayat menyebut dengan perkataan anna hamzah nun. Maka mana satu lebih elok? Kalau bagi kita nampak macam tak ada apa-apa, anna dengan an. Maka sebab itu lihat kepada Sahara, baris yang hujung sekali, al-ikhtilafu fi lafzi anna wa an. Sebenarnya Imam Tirmizi nak tunjukkan sanad yang berbeza ini, nak menunjukkan ada perbezaan dalam periwayatan daripada sudut penggunaan perkataan an daripada dengan anna yang memberi terjemahan sesungguhnya. Maka mana satu lebih kuat? Anna Safwan bin Umayyah, sesungguhnya Safwan bin Umayyah telah berkata, telah Nabi SAW telah memberikan kepadaku. Maka daripada dua ni mana lebih sahih? Kata Imam Tirmizi, wa ka'anna hadzal hadisa, dan seolah-olah hadis ini iaitu dengan perkataan anna bukan an adalah lebih sahih. Innama huwa Sa'id bin Musayyab anna, yang sahih adalah daripada Sa'id bin Musayyab sesungguhnya, bukannya an daripada.
Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza ahli ilmu berkenaan tentang permasalahan memberi zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk menjinakkan hati mereka. Fara'a, maka majoriti ahli ilmu berpandangan bahawa mereka ini tidak lagi boleh diberi, sebab mereka ni bukan lagi asnaf pada zaman kita, ini hanya berlaku pada zaman Nabi SAW. Waqalu, dan mereka berpandangan, innama kanu qauman, sesungguhnya mereka ini adalah sekelompok kaum yang ada pada zaman Nabi SAW sahaja, yang mana Nabi SAW yata'allafahum, ingin untuk menjinakkan hati-hati mereka kepada Islam, hatta aslamu, sehingga mereka ini benar-benar Islam. Walam yarau, dan mereka berpandangan, walam yarau an yu'tau, dan mereka berpandangan tidak lagi perlu untuk diberi al-yauma, pada hari ini, minaz zakati, daripada harta zakat, ala misli hadzal ma'na, untuk perkara ini. Sebab dulu Islam tak kuat, maka Nabi SAW lakukan ini supaya umat Islam pada waktu itu bertambah. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah, termasuklah Imam Abu Hurairah. Wabihi, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway. Wa qala ba'duhum, sebahagian daripada para ulama berkata pada waktu itu, man kana al-yawma ala misli hali haula, barang siapa yang keadaannya sama seperti keadaan orang-orang yang ada pada zaman Nabi yang baru masuk Islam ataupun kita kenal sebagai muallaf, maka wara'al imam, kalaulah pemerintah pada waktu itu berpandangan an yata'allafahum, perlu untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam dengan memberi zakat, jaza, maka adalah boleh. Dan kata Imam Tirmizi, inilah pandangan Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i berpandangan asnaf muallaf masih lagi ada sehingga ke zaman ini. Bab yang ke-31, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan al-mutasaddiq, orang yang telah memberi sedekah dan zakat, yarithu, dia terima balik zakat dan sedekahnya melalui pewarisan. Sebagai contoh, ada seorang ini dia telah sedekahkan kepada contoh abang dia, dia bagi sedekah kepada abang dia, ataupun dia bagi zakat kepada abang dia, dan kemudian abang dia meninggal dunia dan tidak ada pada waktu itu yang menjadi waris kecuali hanya dia, dan kemudian dia dapat balik apa zakat yang dia telah bagi, apa sedekah yang dia telah bagi, adakah dia boleh guna? Jawapan dia boleh, sebab pada waktu itu telah datang kepadanya melalui jalan warasah, bukannya dia ambil balik. Sebab itu lihat kepada sahara, yakni baris yang pertama, idza a'tar rajul, apabila seseorang itu dia telah memberi kepada orang yang kemudian kepada orang yang kemudian dia menjadi pewaris dia, bukan pewaris, menjadi limuras. Muras ni maksudnya orang yang kemudian dia menjadi orang yang dia menjadi waris kepada orang tersebut. Sedekah, sebarang sedekah ataupun zakat. Summa mata, kemudian orang yang dibagi zakat tersebut meninggal dunia. Walam yakun lahu waris, dan orang yang meninggal dunia ini tak ada waris yang lain kecuali pemberi zakat dan sedekah ini. Yajuzu lil mutasaddiq, maka boleh untuk orang yang bagi sedekah dan zakat ini ambil balik zakat dan sedekah tersebut kerana ianya datang melalui jalan warasah, bukannya pada waktu itu dia minta balik. Riwayat 660. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir an Abdullah bin Atha an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Buraidah, aku telah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz atathum ra'ah, tiba-tiba telah datang seorang wanita lalu bertanya kepada Nabi, wahai utusan Allah, inni kuntu tasaddaqtu, sesungguhnya aku pernah bersedekah ataupun pernah memberi zakat kepada ibuku, bijariyatin, dan zakat dan sedekah itu berbentuk seorang hamba perempuan. Wa innaha matat, namun sekarang ini ibuku telah meninggal dunia. Maka pada waktu itu adakah boleh dia terima sebagai harta pusaka hamba perempuan di balik? Maka sabda Nabi, wajaba ajruka, pada waktu itu telah wajib pahala untuk kamu, waraddaha alaikal mirath, dan pusaka telah mengembalikan jariah tersebut kepada kamu.
Qalat, kemudian wanita ini bertanya lagi, wahai utusan Allah, kana 'alaiha saumu syahrin, adalah ibuku tak sempat berpuasa selama sebulan. Afa asumu anha, boleh tak aku berpuasa untuk ibuku? Maka Nabi SAW bersabda, sumi anha, berpuasalah untuk dia. Dan di sini menjadi perbahasan para ulama, adakah boleh pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berpuasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia? Adakah boleh? Sebab itu lihat kepada Arafah baris yang kedua 46. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yajuzun niyabata 'anil akhar fi saumin nazar. Boleh untuk berpuasa bagi orang yang telah meninggal dunia jika itu adalah puasa nazar namun tidak puasa fardu. Ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Baris bawah dia, wali Syafi'i qaulan. Sementara Imam Syafi'i pula pada waktu itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan pandangan boleh untuk berpuasa bagi orang yang telah meninggal dunia, dan ada pada waktu itu mengatakan tidak boleh. Warajjahan Nawawi Al-Qadim, dan Imam Nawawi memilih pandangan yang paling kuat adalah pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan boleh. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i boleh untuk berpuasa bagi orang yang telah meninggal dunia daripada kalangan keluarga jika mereka ada qada puasa yang belum mereka buat lagi. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan la yasumu, tidak boleh berpuasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Maka riwayat yang ke mana tadi? Okey, qalat, maka Nabi SAW, maka wanita ni berkata, wahai utusan Allah, innaha lam tahujja qattu, ibuku tak pernah buat haji. Afa ahujju anha, bolehkah aku melakukan haji untuk ibuku? Maka Nabi SAW bersabda, boleh, buatlah haji bagi pihak ibu kamu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, la yu'rafu, tidak diketahui kecuali daripada hadis Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, illa min hadzal wajh, daripada sanad ini. Dan Abdullah bin Atha adalah seorang yang thiqah di sisi ulama hadis dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, bahawa sesungguhnya seseorang itu apabila telah bersedekah ataupun berzakat dengan sesuatu sedekah dan zakat, kemudian dia menerima balik zakat dan sedekah tersebut melalui jalan waris, halal lah, jawapannya adalah boleh dan halal. Berkata sebahagian para ulama, innamas sadaqatu syai'un ja'alaha lillah, sesungguhnya bila seseorang itu dah memberi sedekah dan zakat, dia telah menjadikan harta tersebut menjadi milik Allah. Fa idza warithaha, lalu kalaulah dia mendapat balik harta zakat dan sedekah tadi melalui jalan waris, fayajibu, maka dia tak boleh guna, bahkan dia wajib untuk membelanjakan zakat dan sedekah yang dia dapat semula melalui jalan waris tadi pada perkara-perkara yang lain. Maka ada sebahagian mengatakan tidak boleh. Dan telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri, Zuhair bin Muawiyah hadis ini daripada Abdullah bin Atha radhiyallahu taala anhum. Riwayatnya bab yang ke-32, di mana Imam Tirmizi membawa tajuk Babu Majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan karahiyati, makruh, al-audi, pada waktu itu meminta balik, fi sadaqah, sedekah, makruh untuk minta balik sedekah ataupun zakat, maka pada waktu itu tidak boleh untuk diminta balik. Tapi kalaulah dia beli balik, maka jawapan dia boleh. Sebab itu lihat kepada Arafah, kalaulah seseorang pada waktu itu yatasaddaq, dia beli, dia sedekah, kemudian pada waktu itu dia beli balik, maka ianya adalah boleh. Wa amma nahyuhu, adapun larangan yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, bahawa tak boleh beli balik harta yang telah disedekah dan telah dizakatkan, maka pada waktu itu ianya bukanlah menunjukkan kepada larangan tidak boleh. Bukanlah menunjuk kepada larangan tidak boleh. Sebab itu lihat kepada Syaykhul Baris yang pertama, larangan Nabi yang Nabi kata dengan sahabat, yang sahabat tu minta, dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku beli balik zakat yang aku telah yang aku telah beri, sedekah yang aku telah bagi? Maka Nabi kata jangan. Maka kata para ulama, hadza mahmulun 'alal aulawiyah wal istihbab. Ini daripada sudut yang afdal, tapi daripada sudut sebenarnya boleh.
Riwayat 666. Wa bi ilai qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma an Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu hamala, sesungguhnya beliau telah memberikan seseorang akan farasin, seekor kuda. Dia ada bagi seekor kuda pada orang lain, fi sabilillah, untuk digunakan pada jalan Allah. Summa, kemudian, ra'aha, Umar bin Khattab telah melihat kuda tersebut, tuba'u, dijual. Maksudnya orang ni dia pergi jual kuda tersebut. Fa'arada an yashtariha, maka dia pun ingin untuk beli balik kuda tersebut sebab dia sayang. Maka Nabi SAW bersabda, la ta'ud fi sadaqatik, janganlah ambil balik sedekah kamu walaupun dalam bentuk membeli. Maka kata para ulama, sebenarnya tak ada masalah. Larangan Nabi hanyalah daripada sudut al-awlawiyah, pada waktu afdalnya jangan ambil balik. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini adalah di sisi majoriti ahli ilmu. Bab yang ke-33, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-sadaqah, memberi sedekah, anil mayyit, bagi pihak si mati. Adakah boleh pada waktu itu kita bagi sedekah bagi pihak si mati? Ada orang meninggal dunia, ibu bapa kita meninggal dunia, kita bagi sedekah ataupun sumbangan bagi pihak ibu bapa kita yang telah meninggal dunia? Jawapan dia boleh. Riwayat 662. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Rawh bin Ubadah qala hadatsana Zakaria bin Ishaq qala hadatsani Amr bin Dinar an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya seseorang telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Siapakah seseorang ini? Lihat kepada Arafah, baris yang kedua. Maka kata para ulama, beliau adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Ubadah telah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Afa yanfa'uha, adakah mendatangkan manfaat kepada ibuku? In tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah bagi pihak ibuku. Adakah ibuku dapat pahala, wahai Rasulullah, kalau aku bagi sedekah kepada ibuku? Maka apa jawab Nabi? Qala na'am, maka Nabi menjawab ya. Qala, maka berkatalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, fa inna li makhrafa, maka sesungguhnya aku memiliki sebuah kebun. Lihat hujung bab ini dalam matan. Apakah maksud makhrafa? Yakni bustana, kebun. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya aku ada sebuah kebun. Fa ushhiduka, maka aku menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai saksi, anni qad tasaddaqtu bihi anha, aku bersedekah kebun tadi bagi pihak ibuku. Maka apakah hukum seseorang itu bersedekah bagi pihak orang yang telah meninggal dunia? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke Allahumma salli ala, minta maaf, lihat kepada Syaykha, baris yang kedua. Maka kata para ulama, la khilafa fi wusuli thawabil ibadatil maliyah ilal mayyit min ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada sebarang dispute, percanggahan pendapat di sisi semua para ulama bahawa memberi ataupun melakukan ibadah berkaitan tentang harta untuk bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, maka si mati dapat pahala. Ibadah maliyah semua sepakat kata boleh, termasuklah sedekah, wakaf dan sebagainya. Dapat pahala. Orang yang meninggal dunia dapat pahala. Yang ada perbezaan pendapat adalah berkenaan tentang ibadah badaniyah sahaja. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan inilah pandangan ahli ilmu. Mereka berkata, laisa syai'un, tidak ada yang boleh sampai kepada si mati kecuali sedekah dan doa. Dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian daripada mereka hadis ini daripada Amr bin Dinar, daripada Ikrimah, daripada Nabi SAW secara mursal. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan maksud daripada hadis inna li makhrafa, maksudnya adalah sesungguhnya aku memiliki sebuah kebun. Bab yang ke-34, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan nafaqatil mar'ah, seorang wanita yang bersedekah min baiti zawjiha, daripada harta suami dia. Adakah pada waktu itu dikira sedekah bila isteri memberi sedekah daripada harta suami dia? Maka bab ni kita sambung esok insya-Allah.
Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah esok, dan insya-Allah jika berkesempatan petang ini pada jam 6 petang dalam pembacaan buku Mahsyar insya-Allah.